Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita bersama lagi dengan saya dalam kelas RBT tahun 5 Pembangunan dalam Mikropengawal. Saya adalah Cikgu Nik Fatini. Jom kita mulakan kelas kita pada hari ini. Untuk yang join saya punya Google Meet, awak semua akan jawab live lah bersama dengan saya secara langsung word wall berkenaan dengan perkakasan dalam pengaturcaraan. Bagi yang tak join ataupun yang luar daripada anak murid saya, bolehlah cuba cari aktiviti dekat dalam Google ataupun yang anak murid saya boleh tekanlah link dekat dalam grup WhatsApp yang saya telah bagi. Dan jangan lupa hantar skor pada saya, okey? Objektif pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, dapat memahami sambungan perkakasan pembas dan motor servo mengikut turutan langkah sekurang-kurangnya 3 daripada 6. Yang kedua, menghasilkan sambungan perkakasan yang mengeluarkan bunyi dan pergerakan menggunakan aplikasi Tinkercad. Jadi hari ini kita akan buat berkenaan dengan pembas dan motor servo. Dan pembas ni awak tahulah dia mengeluarkan bunyi, bagi motor servo dia akan menunjukkan pergerakan dekat kita, okey? Yang first kali, untuk yang masih lagi baru dengan aplikasi Tinkercad tapi nak cuba-cuba, boleh cari dekat Google, awak type Tinkercad dan dia akan keluarkan aplikasi yang macam ni. Tinkercad, dan awak pilih yang macam ni lah. Tinkercad is free, easy to use web app that equip the next generation of designers and engineers with foundational skills for innovation 3D design. Pilih yang ni, okey? Tekan je dekat atas ni. Tekan je dekat sini, nanti dia akan keluarlah paparan dia. Setelah itu, boleh buka buku teks muka surat 57. Untuk video saya yang sebelum ni, saya dah ada juga uploadkan yang pengaturcaraan ni, boleh tengok juga yang sebelum ni. Saya dah ajarkan macam mana nak buat Tinkercad menggunakan Tinkercad bagi LED. Tapi untuk sekarang ni kiranya kita dah settle 1 sampai 5 lah. So kita move kepada nombor 6, 7 dan ada lagi next. Dia kata kat sini, saya baca balik yang pertama, okey. Pasangkan LED merah dan biru pada papan reka. Sambungkan kaki positif LED dengan perintang 220 ohm. Pasangkan wayar selajur dengan kaki perintang dan kaki positif LED merah pada lubang pin 13 mikropengawal. Dan kalau dekat gambar ni, awak boleh tengoklah yang dekat sini ni, ini adalah lubang pin bagi mikropengawal. Tapi kalau dekat belah-belah bawah ni, yang ni adalah untuk bateri. Dan yang dekat, okey, sebelum tu maafkan saya tak cakap awal-awal. Yang warna biru ni, ini adalah mikropengawal. Yang warna putih ni, ini adalah papan reka. Jadi bila dia kata pasangkan LED merah dah dipasangkan. Pasangkan LED hijau pun sudah dipasangkan. Okey, dan akan letaklah wayar-wayar ni, dia akan sambungkan dari papan reka kepada mikropengawal yang ada dekat sini. So nanti tak apa, nanti kita akan masuk lagi dengan lebih lanjut dekat gambar yang next lagi ke depan. Nanti awak akan lagi faham lah. Bila awak buat aplikasi Tinkercad tu pun, awak akan jadi lebih faham. Dan juga pasangkan wayar selajur dengan kaki perintang dan kaki positif LED hijau pada lubang pin 12 papan mikropengawal. Yang ni ada ditunjukkan nombor dekat sini. Pasangkan wayar pada baris negatif atas papan reka ke GND lubang papan mikropengawal. Okay, saya nak ingatkan sekali lagi, GND dekat sini adalah bermaksud ground. Ground ini ialah merujuk kepada negatif. Kiranya dekat papan sini dia akan ada satu ni untuk negatif, satu untuk positif. Jadi bila yang hitam ni dia menunjukkan wayar negatif, dia akan sambungkan daripada negatif papan reka kepada mikropengawal yang ada juga dekat sini, iaitu ground. Dan kita akan teruskan lagi dengan yang keenam. Sediakan 3 wayar jenis male to male. Sambungkan wayar tersebut pada terminal wayar motor servo.
Untuk ni, ini adalah gambar LED. Yang kaki panjang itu adalah positif dan kaki pendek adalah negatif. Bagi yang positif kita panggil anode dan yang negatif kita panggil cathode. Okey. Apa itu wayar mil to mil? Ini adalah wayar mil to mil dan awak boleh tengok kat sini perubahan dia. Dia ada jenis, dia ada 3 jenis iaitu male to male, female to female and male to female. Kalau yang female dia ada macam penutup macam tu. Dekat hujung dia penutup hitam macam tu. Kalau yang male ni dia ada macam besi-besi kecil. Kalau wayar male to male, maksudnya dia gabungkan dengan male dengan female ni ada dua iaitu male yang ada besi kecil dan juga female yang ada penutup. Dekat situ. Itu adalah wayar male to female. Tapi yang kita untuk yang nombor 6 ni dia nak male to male. Kiranya yang ada besi kepada besi lah. Kita sediakan 3 wayar jenis male to male. Yang ni kita lihat terlebih dahulu untuk penyambungan bagi yang memang ada alat tu dekat depan tangan kita. Tapi yang kita akan buat dalam aplikasi Tinkercad tu hanyalah simulasi. Tapi bagi saya simulasi tu agak real lah. Kita memang boleh nampak sendiri jadi ke tak kita punya berkesan atau tidak, berfungsi atau tidak kita punya pengaturcaraan tu lah. Yang keenam, sediakan 3 wayar jenis male to male. Yang ketujuh, sambungkan wayar tersebut pada terminal wayar motor servo. Dan yang ke-8, sambungkan wayar hitam motor servo pada baris negatif dan wayar merah pada baris positif. Kita kena take note lah, dia dah kata wayar hitam untuk negatif dan wayar merah untuk positif. Pasangkan wayar jingga motor servo pada lubang pin 7 papan mikro pengawal. Maksudnya bila dia dah sambung kat sini, dia ada nombor-nombor dia. Jadi kita kena pasang pada lubang pin 7 papan mikro pengawal. Yang ke-10, pasangkan wayar positif pembas pada lubang pin 4 papan pengawal. Sambungkan wayar negatif pembas pada baris negatif papan reka. Okay, maybe saya baca terlalu cepat tapi tak apa, kita akan tengok satu persatu dekat next slide nanti. Okay, ini adalah aplikasi Tinkercad, tapi yang saya tunjukkan ni Arduino Uno untuk papan mikro pengawal. Jenama papan mikro pengawal yang kita gunakan adalah Arduino Uno. Okey, inilah yang dekat sini saya katakan, ini lubang pin. Lubang pin yang kita akan gunakan untuk kita menyambungkan daripada wayar papan reka kepada papan mikro pengawal, iaitu Arduino Uno ni lah. Okey, saya padamkan sedikit sebab tak nampak kan nombor tu. Okey, tadi dia kata untuk motor servo kita masuk pada pin yang ke-7, manakala untuk pembas kita letak pada pin yang ke-4. Okey, boleh nampak tak? Pin 7 dan juga pin yang ke-4 dekat situ. Dekat bawah ni pula, ini adalah bateri power yang ditunjukkan. Dan GND ni seperti yang saya katakan sedia maklum, iaitu untuk negatif. Kiranya kalau apa-apa negatif daripada papan reka, dia mesti disambungkan kepada ground dekat mikro pengawal ni. Apa-apa yang melibatkan negatif lah. Dan dekat sini adalah power, iaitu bateri. Okay. Sebab kita akan gunakan juga yang belah bawah ni. Okay, jom kita teruskan lagi. Okay, untuk simulasi pembas, bila awak dah buka Tinkercad, awak akan diajarkanlah oleh cikgu awak satu persatu. Itu siapa yang masuk saya punya Google Meet secara live, awak boleh tengok saya ajar satu persatu macam mana nak dapatkan simulasi pembas ni. Tapi yang pastinya yang tu saya akan upload juga, tapi saya akan upload after saya buat Google Meet nanti. Okay, kita buat dulu yang ni. Ini adalah simulasi pembas. Ini
adalah pembas. Tapi dekat dalam Tinkercad dia panggil Piero. Jenis Piero. Piero. Dan mula-mula kita pasangkan yang ni. Bila dekat dalam Tinkercad tu dia dah kata yang sebelah sini, yang belah hitam ni adalah negatif. Ni adalah positif. Okey. Saya sengaja pilihkan warna hijau ni lah wayar sebab tak nak bagi tertukar wayar positif dan juga negatif. Okey. Seperti yang saya katakan, tadi kita dah baca awal-awal yang untuk dekat pembas tu. Dekat ni kita buat pembas dulu baru motor servo. Kalau awak tengok daripada nombor 6 hingga nombor 9 tak silap saya tadi, dia terangkan motor servo dahulu. Nombor 10 dan 11 baru pembas. Tapi saya untuk simulasi ni saya buat pembas dulu sebab pembas ni senang nak buat, senang nak faham. Tak complicated sangat dia punya wiring. Okey, jom kita mulakan. Bila awak dah tekan Piero, awak dah keluarkan Piero, awak dah keluarkan papan reka. Papan reka ni warna putih ni. Dan juga mikro pengawal yang ni. Okey, bila awak dah keluarkan, awak kena ambil, sambungkan yang positif ni kepada lubang yang keempat. Kita dah baca kan tadi dekat dalam buku teks. Dia suruh kita sambungkan ke dekat dengan nombor 4. Jadi kita sambungkanlah. Sambung ke sini. Okey. Dan yang negatif ni, negatif pembas, sambungkan pada papan reka. Ambil sini, sambungkan dekat sini. Okey. Dan kalau kita sambungkan dekat sini saja, tak ada yang warna hitam ni yang disambungkan kepada ground, kita punya pembas tak akan berjalan sebab dia tak ada orang kata apa, tak ada link dengan papan reka ni. Jadi bila pengatur caraan dapat daripada sini kan, pengatur caraan ni dia punya isyarat datang daripada sini. Saya letak warna kuning lah, senang. Okey, pengatur caraan ni dia mari kat sini, masuk ke dalam pembas. Okey, dan pergi lagi, isyarat dia pergi ke negatif, masuk sampai sini sahaja. Jadi bila dekat papan reka, untuk sambung kebalik kepada mikro pengawal, kena ada wire lah. Jadi kita ambil je mana-mana titik negatif ni, asalkan titik negatif, sambungkan kepada ground. Sangat simple, hanya memerlukan 3 wayar saja untuk pembas. Dan untuk kod, bolehlah tekan play speaker on pin 4 sebab kita gunakan pin 4 dekat sini. Nampak kan? Pin 4 with tone 10 for 1 second and wait 3 second, turn off speaker on pin 4. Okay, itu je. Untuk simulasi motor servo, okey, simulasi motor servo ni kita boleh gunakanlah. Keluarkan juga papan reka, keluarkan mikro pengawal Arduino Uno. Yang ni kita start dulu. Bila dekat sini dia ada 3 sebenarnya. Yang hitam ni adalah ground, menandakan negatif. Yang dekat tengah ini adalah power. Yang dekat warna orange ni adalah signal. Untuk yang dekat ground dulu, okay, kita pergi dekat ground terlebih dahulu. Kita mesti sambungkan daripada papan reka kepada mikro pengawal. Ambil saja mana-mana negatif dekat sini, sambungkan pada papan pengawal. Itu ground. Okay, saya ambil saja, straight saja, sambungkan dekat situ. Okay, setelah itu, kita ambil pula daripada papan pengawal ni, papan reka, maafkan saya, papan reka warna putih. Dia sebenarnya asalnya datang daripada motor servo. Inilah motor servo. Jadi kita sambungkan yang ground motor servo ni kepada papan reka yang warna hitam. Dan yang untuk power pula, ambil daripada power ni, turun ke bawah, sambungkan pada positif papan reka. Dan dari positif papan reka ni, awak boleh je nak ambil titik belah sini ke, titik belah situ ke. Tapi saya ambil yang titik nombor 2 ni sebab tak nak bagi dia macam cross macam tu. Tak cantik lah kan. So kita ambil kat sini. Crosskan, masuk pada 5 volt. Okay, 5 volt untuk power. Dan
Motor servo, signal dia kita dapat kat mana? Signal dia dekat ujung ni. Ambil yang ni, terus ke bawah dan masuk kepada lubang pin 7 yang kita dah baca awal-awal tadi kan dekat dalam buku teks. Itu sahaja berkenaan dengan motor servo dan juga pembas. Bagi saya sangatlah simple. Oh lupa, untuk kod dia pula, motor servo boleh ambil set pin 7 to low, and then rotate servo on pin 7 to 180 degrees, wait for 1 second. Bolehlah nak letak 45 ke, 30 ke, 60 ke, tak boleh tengok lah. Yang warna putih ni akan bergerak. Okay. Harap dapatlah buat dengan ataupun mana-mana cikgu yang tengok saya punya pengajaran ni, harap dapat buatlah dengan student. InsyaAllah memang fun lah. Dan yang ni adalah quiz wizard. Untuk yang anak murid saya akan juga bagikan quiz ni dekat dalam link grup WhatsApp. Tekan saja dan cuba jawab soalan tersebut. Okey, ini adalah tugasan RBT pada hari ini. So, saya harap awak semua dapat buat tugasan ni, ambil gambar, lepas dah siap tulis tu, ambil gambar, hantar pada saya, PM saya, okay? PM saya, jangan lupa PM nama sekali sebab saya ajar banyak kelas, jadi kalau tak PM nama saya tak tahu daripada kelas mana dan dari siapa. Bolehlah siapkan ni. Yang ni kita dah belajar lah kan. Okay, rumusan hari ni kita belajar berkenaan dengan Tinkercad. Kita buat pembas dan juga motor servo. Kena ingatlah urutan-urutan pembas tu. Pembas tu macam mana urutan dia yang kita masukkan tu kan. Kita dah belajar dekat awal-awal. Boleh lagi tengok ulang balik video ni untuk pembas dan juga motor servo. Pembas mengeluarkan bunyi, motor servo melakukan pergerakan bersudut. Dan itu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih kepada yang sudi mendengar daripada awal hingga akhir. Jangan lupa support saya punya YouTube channel, subscribe dan juga like. Boleh share kepada kawan-kawan yang lain. Ada apa-apa masalah boleh tinggalkan dekat komen. Bagi yang luar daripada anak murid saya lah. Bagi yang anak murid saya boleh terus PM saya. Nanti saya cuba jawabkan mana yang mampu saya jawab. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. InsyaAllah will be upload more content about RBT and science. Okay, itu saja.